Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Anga dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online, RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama, 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow. Good morning, Jeb. Good morning, Anga. Mari kita kongsikan berita air. Okey, ini notis terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, MET. Okey. Kata amaran cuaca terburuk akan berlaku di Kelantan, Terengganu dan Pahang hingga hari ini. Menurut jabatan itu dan satu kenyataannya, ia membabitkan Kota Baru, Bachok, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan, serta Maran, Kuantan dan Pekan di Pahang, dan seluruh negeri Terengganu susulan hujan lebat dan jangka berterusan selama 3 negeri ini. Berterusan di 3 negeri ini. Dia kata sebab kalau ikutkan hari ni lah. Hari ni lah. Hari dah bermula lah. Kalau ikutkan dia punya angin kencang timur laut ni, kelajuan dia 40 hingga ke 50 km sejam dengan ombak mencapai 3.5 meter. Dijangka akan berlaku di perairan Kelantan, Terengganu dan Pahang. So dia kata mereka nelayan atau mereka duduk di sekitar pantai dan juga kawasan-kawasan yang beritahu tadi harap bersedia lah. Kemungkinan yang mungkin berlaku. Itulah dia. Tapi itulah bila cerita pasal kawasan-kawasan yang berdekatan dengan pesisir pantai ni, kadang-kadang dekat bandar-bandar yang jauh pada pantai pun berlaku juga banjir kilat kan, macam KL dan sebagainya kan. So kita kena alert lah dengan cuaca ni kan. Sebab kalau hujan tak berhenti dalam beberapa jam je, air memang cepat naik. Memang cepat naik. Betul-betul. Kalau kawasan-kawasan yang dia punya sistem aliran yang tak baik, kata sistem pemaritan yang kurang baik, memang cepat naik air kan. Betul. Macam longkang besar tersekat ke, kan, parit ke kan, memang air akan melimpah naik keluar ke kan. Jadi kena rancang perjalanan. Yes, betul. Kalau rasa macam ni tak dah perlu tak apa hujan ni kan, dah 1 jam takut terperangkap. Alihlah kereta-kereta di tempat kawasan rendah atau tu kan. Betul. Okey, baik, itu sikit kita boleh kongsikan untuk berita pagi ini. Sebentar nanti kita ada Satu Hari Satu Kata. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Jangan biarkan Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Anga dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama, 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow. Satu Hari Satu Kata. Petikan dari Kamus Dewan edisi keempat. Okey, perkataannya ialah leman. Leman ke leman? Leman. Lepan lah. Leman leman. Member tu. Okey. Leman Apa kategori dia? Belakang ada Raja Lawak tak? Itu memang kau. Tapi ni memang kategori dia memang jauh beza ni dengan yang kita sebut perkataan untuk orang tu kan. Lain. Apa kategori dia? Yang ini untuk haiwan. Leman ni. Haiwan. Dia duduk kat sini. Leman haiwan. Oh ya. Nama haiwan lah. Sejenis nama haiwan. Sejenis haiwan lah. Sejenis haiwan ni. Apa Dia ada kat dalam hutan. Dia ada dalam hutan. Harimau. Orang tak boleh nak bela. Bukan. Harimau ada juga orang bela kan. Ini tak ada orang bela. Apa kat hutan Dalam hutan. Dalam hutan. Apa pula? Papi. Lain. Tak ada orang bela Ni tak ada orang bela ni. Kalau zoo ada lah. Gajah. Itu betul. Gajah. Tapi ada orang bela lah. Ya. Kat Thailand orang bela untuk buat pengangkutan. Minta maaf pasal Malaysia saya rasa tak ada orang bela buat ada ikan balak. Mungkin lah. Buat apa. Tapi saya tak kisah pasal tu. Jadi jawapan saya betul. Jadi jawapan saya betul. Saya nak jawab tapi pasal kategori tak ada. Itu lebih pada macam apa. Dia lebih pada apa tu kan. Dah tak payah jawab petikai. Kan jawapan dia tak khususkan. Betul kan. Tak letak. Tak sosial yang betul tu adalah ni kan. Dia awak keliru kan. Saya ni kan penuh dengan fakta. Tapi Angah akui tak benda tu. Betul. Itu je saya nak. Fakta yang keluar kenyataan tu saya nak Angah. Okey dah itu. Saya tak kisah kan. Janji saya betul. Betul lah tu. Ada orang macam tu. Masing-masing lah. Ada orang yang tak salah tapi kalau dia betul dia akui. Tapi saya tak ada. Saya kalau salah saya cakap salah. Itu saya. Ini ada satu tempat berani Itu saya. Berani Itu saya. Tentang Ami belum bangun pagi-pagi ni. Betul, saya terdiangkan dulu. Angah betul, Angah akui. Akui selamat lah. Ami kena faham lah. Okey lah. Angah kena faham. Ami kena faham lah. Sim cakap okey. Okey, itu sikit boleh kongsikan untuk Satu Hari Satu Kata ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je.
inspirasi positif bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Dok, Alhamdulillah. Pagi-pagi ni untuk topik yang berbeza, Dok, Okey. kali ni kita cerita pasal putus asa, Dok. Tu dia. Putus asa. Ramai lah. Kita bila dapat apa... Rahim pernah putus asa tak? Pernah perasan. Banyak kali? Banyak kali tak adalah. Sebab kadang-kadang pengalaman hidup ni mengajar kita. Dia lebih banyak putus cinta, Dok, daripada putus asa. Itu lebih parah lagi. Apakah antara langkah-langkah yang boleh kita ambil, Dok, untuk kita bangkit daripada putus asa ni, Dok? Putus asa adalah satu sifat negatif. Kerana kita sudah tidak melihat kekuatan kita. Orang yang putus asa, orang yang sudah tidak melihat dirinya sendiri. Dia sudah melihat kegelapan, dia sudah melihat sifat malas, sifat tidak berusaha, dan yang paling penting dia sudah mengaku kalah. Dia sudah mengangkat bendera putih. Jadi sebab itulah Al-Quran disebutkan orang yang putus asa, orang yang sudah tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, hampir dengan kekufuran. Jadi kita perlu faham bahawa sifat putus asa, sifat tidak boleh melihat kekuatan diri sendiri. Dia hanya melihat negatif saja tentang diri dia. Untuk kita putarkan balik keadaan, kena melihat juga aspek-aspek positif dalam diri sendiri. Putus asa ada satu proses, satu momen, satu detik. Kalau kita gagal selama-lamanya. Jadi perlu ambil pendekatan bahawa saat itulah, detik yang boleh menukarkan kita kepada yang berjaya. Jangan terlarut, jangan terheret dengan sifat putus asa, kerana itu adalah permulaan kepada kegagalan selama-lamanya. Apapun Jeff dengan Rahim, apa yang kita boleh buat dengan putus asa? Tidak bantu apa-apa. Dia hanya satu sifat yang menundakan, melambatkan kegagalan kita. Jadi kita kena kembali pangkal jalan, mengambil inisiatif, melihat aspek-aspek positif dalam diri kita. Itu sebagai jalan keluar kepada putus asa. Cantik. Terima kasih, Dok. Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok Momentum. Wow. Mari Aing kita kongsikan berita sukan. Okey lah. Tajuk dia pun kita dah rasa bimbang. Bimbang Harimau Melaya akan jadi lauk. Ini kebimbangan ini bukan saja dirasakan oleh jurulatih pengalaman B Setian Aden, tapi juga seluruh Malaysia lah. Sebab apa? Kita tahu pada sepatutnya yang bulan lepas ni kita akan ada kelayakan Piala Dunia dengan Piala Asia kan. Tapi sebabkan COVID-19 ni tunda kepada Mac tahun depan. So tapi kita last sekali beraksi untuk perlawanan antarabangsa dan juga friendly November lepas, tahun lepas. So dan diorang pun tak pernah berjumpa lagi sampai setakat ni. Tim Harimau Melaya ni training bersama. So kelayakan Piala Dunia pun dah dekat. So ada menjadi satu kebimbangan yang sangat dahsyat lah dia kata. Jadi tak nak sepatutnya kalau ikut kiraan dia, sebelum sampai ke kelayakan Piala Dunia ni atau dengan Piala Asia ni, kita ada 6 perlawanan persahabatan. Itu sepatutnya itu dah paling rendah lah dia punya target dia tu. Tapi sekarang ni satu pun tak ada lagi, dan kita pun belum diletakkan bersama untuk latihan. Jadi ini merasakan kebimbangan untuk jurulatih pengalaman Setian Aden dan juga Cheng Ho sendiri. Jadi kita ramai-ramai kita harapkan player-player kita cepat catch up balik lah. Dan kalau tak pergi bersama pun, harap mereka ada buat latihan sendiri lah, untuk memastikan mereka mantap untuk bila dipanggil menyertai skuad negara ni. Yelah, takut bila liga tak ada fitness tu kurang. Fitness tu kurang tak training. Sebab kita pun di dunia grup pun boleh tahan keras juga grup kita. Kita kan Kepulauan G. Sekarang kita di tempat yang kedua. Sebab kita jumpa UAE pula. Lepas tu menanti kita di Bangkok, Thailand. Lepas tu Vietnam lagi. So kita punya kumpulan pun keras. So dengan latihan yang cukup je dapat memastikan bahawa kita itu fit lah untuk lawan nanti kan. So kita harapkan yang baik-baik lah untuk skuad negara. Baik. Makan semua kena jaga tu. Betul lah, jaga tu. Sebab di saat bila dah ada break ni kan, kan kita punya Piala Malaysia semua break kan. Jadi dari segi pemakanan player-player kena jaga. Dari satu dari segi kecergasan, kecergasan. Dia orang kena ada inisiatif sendiri kan. Betul. Kan. Sebab macam Rahim cakap kan, nanti tiba-tiba dapat collab tak fit ni kan. Betul lah. Sebab player kita semua bagus-bagus. Sayang kan. Betul. Baik, itu kita boleh kongsikan untuk berita sukannya. Sebentar nanti kita ada media sosial Sinar. Teruskan bersama kami bagi di Sinar, menyinari hidupmu. Layan je.
Lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok. Momentum. Wow, apa yang boleh kita kongsikan je dekat media sosial Sinar? Okey ngah. Ini satu video ngah. Okey. Dia punya soalan tu 2 tambah 2 darab 2, tapi ramai orang bagi jawapan yang berbeza-beza. Saya perasan video. Kan? Dia keliru sebab apa rasanya? Sebab 2 tambah 2 darab 2 dah tentulah 8 ni man. Kalau ambil yang tu betul. 2 tambah 2 4 tambah darab 2 8. Tapi apa jadi salah je Im? Tapi itulah ada orang ni jawab 4, ada yang dia jawab 8. Keliru kat mana tu Rahim? Kali 2 8. 2 tambah 2 kali 2. Yalah 2 tambah 2 4. Darab 2 8. Kan ada yang jawab 6. Nampak? 2 4. Itulah. Jadi keliru apa jawapan dia kan sebenarnya. Itulah video tu saya cuba tengok kan, nak faham kan. Tapi yelah masing-masing ada jawapan masing-masing kan. Kalau Aim jawapan ni apa Im? Mesti nak je tak keliru lah. Ya? Biasa tak ada. Buat satu-satu dulu. Kita kan ada dulu sekolah. Okey. Pecahkan 2 campur 2 dulu 4 pakai 8. Itu saya punya kiraan lah. Yelah betul. Saya punya macam itu juga. Bila saya tengok jawapan tu kan, bila dia orang buat apa ni, ada yang keliru kan. Keliru saya pun jadi keliru. Bila saya tengok kan, kenapa dia jawab macam ni? 2 tambah 2 kali 2. Tapi matematik ni sifar ni memang penting lah kan. Apa sifar? Apa sifir? Sifar pula. Sifar kosong sifir. Sifar kosong. Siapa yang pandai sifir ni dia ada advantage lah. Laju dapat otak tabung dia. Dapat tabung. Saya dulu pandai sifir dapat tabung. Dapat Dapat. Itu hadiah saya kat sekolah. Ya, tahu kau pun sifir pun bagus. Kira-kira saya tu 6 kali 4 24 lah. Cantik. Pandai. Cuba selalu ya. Okey, itu sih kita boleh kongsikan untuk media sosial Sinar ya. Tolong bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow, selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Okey, untuk kemusykilan agama, sebentar nanti kita ada kawan tanya Ustaz jawab bersama dengan Imam Muda Ashraf. Sekarang ni kita dengarkan dulu sedikit soalan. Benar ke seseorang lelaki itu tidak boleh menjadi imam jika beliau tak boleh menyebut huruf R ataupun Ra dengan betul? Betul ke, Mam? Okey, kita dengarkan jawapan yang sepenuhnya sebentar nanti. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini ada soalan pada Encik Anafia. Okey, soalan dia macam ni, Mam. Benar ke seseorang lelaki itu tidak boleh menjadi imam jika beliau tak boleh menyebut huruf R ataupun Ra dengan betul? Betul ke, Mam? Okey, cantik soalan ni. Sebab kita kena faham rukun qauli itu salah satunya adalah baca Fatihah. Okey. Jadi baca Fatihah ni, imam yang baca Fatihah dia kena baca dengan betul lah, dengan tajwid. Okey, salah satunya dalam kaedah nak mengenal pasti kesilapan, ulama' memang dah letak dah daripada dulu lagi. Ada lahnul jali, ada lahnul khafi, kesalahan besar, kesalahan kecil. Ada kesalahan yang mana menyebut satu huruf membuatkan berubah maksudnya dengan jelas. Ada kesalahan satu huruf yang mana maksudnya tak lari. Jadi antaranya huruf-huruf yang dibincangkan oleh ulama huruf Ra. Maka ada sebahagian ulama mengatakan tidak menjadi kesalahan untuk mana imam yang mana tersilap tak boleh menyebut huruf Ra. Kalau dialah Ra tu adalah dalam keadaan yang kita dengar pun nampak memang kita tahu itu adalah Ra. Itu ada satu pandangan lah. Okey, kalau dia jadi imam bagi orang-orang yang boleh baca Quran lah. Kalau contohlah imam tu tak boleh baca Quran, makmum semua orang pakar-pakar Quran. Kalau imam tu salah dengan clear, maka yang belakang yang tahu tu pun ikut juga, maka tak sah solat. Tapi kalau imam tu tak boleh baca Quran, makmum pun sama tak boleh baca Quran, satu masjid tak kerti baca Quran, satu masjid sebut Ra tak betul, tak apa, tak ada masalah. Tapi ni kes dia orang belakang pandai, tetapi orang depan ni ada kesalahan-kesalahan tersendiri. Jadi antara qaul dalam mazhab Syafi'i, huruf Ra kalau tak disebut dengan betul adalah salah satu yang menjadi kesalahan dalam solat dia. Jadi saya ada antara dua pandangan ni lah. Antara pandangan yang kata tak boleh, ada pandangan yang kata boleh. Tapi tengok kepada dia tak boleh sebut tu clear sangat ke, nampak kejanggalan pada huruf Ra ke, ataupun nampak macam kita dengar tu macam
okey lagi, boleh diterima sebagai raw. Ada setengah raw dia raw, dengar juga bunyi raw tu. Maka tak perlu kita terlalu begitu teliti sehingga kita pun keluar daripada imam, mufarakah daripada imam. Tak perlu, maka kita ikut saja, solat itu jadi sah. Itu sahaja. Jadi jangan terlalu sangat nak cari kesalahan untuk imam. InsyaAllah. Okey, Mam. Terima kasih, Mam. Alhamdulillah. Selesai satu kekeliruan. Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok. Momentum. Wow. Kita sedia maklum sekarang ni, kalau nak hujan sekarang ni dengan ributnya, dengan anginnya, dengan petir sekarang ni kan. Saya semalam ni on the way balik tu kat Melaka ada satu traffic light tau. Dan nak hujan lebat dah ni. Dan nak hujan lebat, petir pun mula nak ada kan. Lepas tu ada perasan orang jual tu tak jual mangga dalam botol tu. Dia bawa tepi jalan tu kan. Saya tengok dia dekat tiang ni kan. Kenapa dia tak gerak lagi orang dan nak hujan lebat apa semua ni kan. Saya panggil lah. Traffic Melaka kan awak tahu kan dia lama sikit kan. Sempat saya panggil dia kan. Sini-sini saya nak beli jeruk tu. Kali dia datang aja kat saya apa semua. Orang perempuan rupanya. Kak, apa nak beli jeruk ni? Lepas tu dah beli. Kak, kenapa ni hujan lebat dan nak hujan lebat petir kat situ apa semua? Dia cakap apa dengan saya tahu? Tolong suami. COVID-19 dia kata. Bermakna dia jual jeruk tu pasal nak tolong suami dia. Tapi dalam keadaan nak hujan dah. Hujan lebat, apa nak hujan lebat dengan petir apa semua kan. Saya macam, ya Allah, rasa terharunya. Yelah, ramai kita tahu dalam keadaan sekarang PKPB ni ramai yang memang nak bantu suami cari rezeki apa semua kan. Tapi memang ada setengah yang orang rumah memang bantu suami dia buat kerja online, buat bisnes dekat rumah kan. Tapi ni awak bayangkan, satu orang rumah, satu perempuan dekat tepi light dengan nak hujan jual jeruk tu. Betul lah. Rasa macam sebab saya rasa sebab Abang beli tak? Beli. Itu saya dapat buat borak dengan dia tu. Kena dapat yang mangga yang rangup tu. Layan satu botol. Itu sedap. Satu botol layan tu. Betul. Dia ada yang jenis, kita dapat jenis yang rangup tu. Lepas tu dia ada letak macam asam sikit dalam tu. Asam yang sebiji-sebiji besar tu. Sedap. Hai. Kadang-kadang tak sempat letak asam dah pelan-pelan satu dah nak habis dah. Betul. Sebab ada gangup. Ya, betul. Tapi yang gangup tu lah. Yalah. Dia memang kena dapat yang gangup pun sedap tu. Jangan lembik tu. Lembik tu takut apa lama dia keluar air kan. Yalah. Bila air dah tak sedap dah, dia macam takut dia lembab. Tak fresh lah tu. Tak fresh lah tu. Sedap betul. Okey. Untuk pagi ni kita buka luahan rasa. Macam saya tadi, saya kongsikan rasa sebab saya. Rasa sebab, rasa terharu tengok seorang isteri yang dalam keadaan tu nak bantu suami kan, dalam keadaan COVID-19 sekarang ni kan. Kita doakan semoga dipermudahkan. Amin. Okey, jom untuk pagi ni luar rasa apa saja yang anda nak kongsikan. Kalau cerita tadi, saya rasa teringin. Mangga tu. Bila Angah dah cerita mangga, saya lebih rasa macam teringin lah. Sebab Angah dah cakap kan. Yelah tu. Terasa kat lidah ni. Kalau describe pasal makan memang detail. Detail. Kalah menu ni. Itulah. Kalau makan pun rasa nak kena masa ni. Benda ni ada kena. Kalau menu kadang gambar dengan tulisan kan. Kalau aku bercerita, ibarat macam memang lauk dah depan muka. Aku asam bila kena bibir pecah ni. Sakit tu. Sedap. Okey, jom kongsikan kami untuk pagi ni luahan rasa apa saja nak kongsikan. Rasa jom 0395432000 atau WhatsApp talian sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow, luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Kak Din. Silakan Kak Din, nak luahkan apa? Apa cerita? Bukan nak luahan rasa sangat. Tapi tadi dengar Rahim cakap pasal beli buah mangga dalam botol tu kan. Kak Arin hari-hari lalu balik kerja pun memang jumpa budak-budak jual. Memang kesian lah kan. Pernah lah Kak Arin pun beli. Okey. Tapi itulah, kadang-kadang nasib baik, kadang-kadang nasib tak baik kan. Betul. Bila kita buat balik rumah, rasa nak makan sangat sedap. Bila kita buka, dalam tu dicampurkan yang lembik sangat, yang tak rangup lah macam Encik cakap tadi kan. Ada juga. Dah berair tu pun. Automatik kita punya potong selera lah. Yelah. Sebab dah ingat, kita dah bayangkan ini mesti yang rangup ni kan.
Macam tu lah. Kita bayangkan sedapnya ni. Balik kan cakap makan ni dengan keluarga. Sedap ni cakap. Punya rasa kecewa lah tu. Rasa kecewa. Kecewa lah. Betul. Lepas tu Kak Rin punya lagi satu. Kak Rin tengok kawan-kawan ada yang terkesan dengan COVID-19 ni sebenarnya. Betul. Sebab ramai sangat antara kawan-kawan Kak Rin yang memang positif. Dia orang nak masuk hospital lah. Betul, kesiannya tengok dia orang kan dengan anak-anak semua. Yang itulah. Kesian tu Kesian. Lepas tu tugas Kak Rin yang penting sekarang ni Kak Rin sentiasa nak ingatkan dia orang. Korang kenalah ikut SOP tu. Macam tu lah. Ikutlah cakap. Kalau kita tak ada social distancing tu ke, memang kena ada. Dah pakai face mask semua kan. Kak Rin sendiri free rumah tangga ke kerja? Kak Rin kerja. Kerja. Itulah tugas Kak Rin lah tu. Nak remind kita punya staff semua memang kena ikutlah SOP tu. Tugas Kak Rin tu. SOP Kak Rin jaga semua. Memang sebab Kak Rin kata Kak Rin tak boleh jaga korang kena jaga diri sendiri. Yelah, macam mana Kak Rin nak jaga? Mangga pun dapat lembik kan. Tapi Kak Rin kalau setiap kali balik memang ikutlah laluan yang memang yang sama, yang budak yang jual mangga tu. Memang ada je. Memang tepi jalan tu kadang-kadang kesian tengok. Memang ada perempuan juga. Lepas tu cakap nak beli ke tak nak. Tapi kan kena lagi kan. Risau. Kadang-kadang tak beli cakap tak belilah cakap. Yelah. Agaknya dia pun tak tahu agaknya kan. Tu. Kadang-kadang budak-budak ni dapat ambil komisen je. Betul lah tu. Benda tu memang tak boleh buka kan. Betul lah. Dia pun jual je kan. Dia mana tahu kan. Yelah. Okey, itu je lah Kak Rin nak share pagi ni. Baik Kak Rin. Terima kasih banyak Kak Rin. Sama-sama. Semoga kamu bertiga bertambah sihat. Amin. Alhamdulillah. Kak Rin memang suka mangga je. Nenas tak suka Tak payahlah. Apa tu Jad? Kak Rin memang suka mangga lah. Nenas tak suka suka. Semua Kak Rin suka. Buah-buah apa pun Kak Rin suka. Tak ada orang jual lah. Mana tu Nenas ranggup. Siapa nak jual lah. Okey Kak Rin. Terima kasih Kak Rin. Tapi dia bagi idea lah Nenas. Nenas tak ada buat Nenas jangan buat pasal. Nenas tu lawan dia dengan sambal kicap Tapi kalau yang jual air nenas pure tengah, kalau tengah tengok sekadar banyak kan. Memang ada jual nenas potong-potong tengah. Memang manis. Sedap betul. Nenas kan orang suka cicah dengan asam kan. Kalau saya dengan kicap lada. Itu lama. Ada asam itu dulu. Jangan buat pasal tu. Jangan buat pasal tu. Lada kicap lada kicap lada tu. Lepas tu kicap lada tu letak gula sikit. Dia ada manis-manis sikit. Manis-manis sikit tapi dia ada pedas. Baik, betul tu. Sebelum ada asam tu dulu je. Itu dulu. Orang lagi tepi je letaknya betul-betul. Betul. Jangan jadi takut Kak Rin cari aku nak beli kan. Nenas. Pastikan ganggu. Okey, jom luar rasa pagi di 0395432000 atau WhatsApp talian sinar Digi 0163260000. Pagi di Sinar menyinari hidupmu. Layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow, luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Akak Adila. Waalaikumsalam. Akak Adila. Ya saya. Apa rasa yang nak diluahkan tu? Saya rasa kecewa sebenarnya. Semalam bawa ayah, dia bukan semalam lah, dah few time bawa ayah pergi fisio. Tapi semalam memang betul-betul geram lah sebenarnya. Kenapa lah? Dekat SUKM tu dah ada 2 lobi kan. So lobi pertama, lobi yang kedua. So pemahaman saya adalah lobi kedua digunakan untuk mengambil orang yang kurang upaya. Okey, sebab kat situ kita kena park sikit kita nak kena urus orang kurang upaya, bukan kurang upaya yang a bit limited lah pergerakan dia. So mana yang sihat, pergilah tunggu kat lobi pertama. Even though okay lah, maybe ni nak tunggu husband dia pun ambil kereta, nak pusing, ambil dia tak nak jalan sekali kot, pergi dekat parking. Okay, tak apa. Saya faham malam, sementara dengan ayah saya punya pergerakan yang very limited sebab dia tak boleh berjalan sangat. So daripada kursi roda tu saya nak kena upkan dia dulu, lepas tu saya nak kena bawa dia turun tangga, lepas tu nak kena uruskan kursi roda dia pula, nak masukkan dia dalam kereta. So a bit take time lah, about 5 minit to 6 minit, 7 minit macam tu. Betul lah. Tapi itu pun dah habis laju dah saya buat. Saya pumpang pun tiba-tiba ada pula hamba Allah ni, dia horn saya kat belakang. La ilaha illallah. Saya kata sabarlah. Saya tak pernah lagi buat sampai 15 minit. Saya dah paling laju dah tu. Saya bukan macam Melu. Yalah, betul lah tu.
Saya angkat tangan lah. Dia boleh jeling kat saya. Saya nampak sebenarnya ada ruang untuk kau potong kereta aku. Tapi kenapa kau tak nak potong? Yelah. Ada betul lah. Saya bukan bawa lori. Saya bawa Avanza. Lagi pun takkanlah tak ada timbang rasa nak jeling-jeling. Kenapa orang tengah uruskan ni kan? Dia memang nampak saya uruskan ayah saya memang slowly turun tangga dan geram tu. Saya cakap tadilah, dia ambil seorang hamba Allah yang cukup sifat. Yelah, lepas tu dia pula hon-hon. Tu saya kata kau nak hon satu sebab kau tak sabar. Kedua, kau ambil orang yang cukup sifat. Saya tak tahulah ada adik dia ke, kakak dia ke, isteri dia ke, tapi betul memang cukup sifat. Lepas tu saya cakap, kenapa tak ambil kat lobi pertama? Ada orang tunggu kat lobi pertama. Kau ambil kat lobi pertama. Laju-laju kau boleh jalan. Betul. Diorang ni kadang ada dengan letih dia semalam. Jadi saya jadi macam frustrated lah. Kenapa? Yelah, betul lah tu. Kau adalah Islam sesama aku. By right patutnya dia turun begitu letak tu. Patutnya kalau bantu lah. Kalau dah tak nak bantu tu tak payahlah nak menyusahkan orang. Betul lah tu. And sama itu adalah lelaki. Tolonglah please. Aduh, malu lah macam ni orang lelaki ni. Itu bukan member saya. Bukan member saya. Saya tak mahu kawan tu. Ada setengah macam tu. Nasib baik korang tak macam tu kan. Takkanlah macam tu, insyaAllah. Alhamdulillah. Kita kalau pun kata orang tu, kalau kau tak nak membantu, kau faham cukup. Janganlah kau ikut dekat laluan yang memang orang nak uruskan orang tua semua kan. Betul. Lepas tu tak boleh bersabar. Aduh, kita pula yang mendengarnya angin. Sakit hati pula rasa. Kalian sabar banyaklah Kak Dela ya. Alright, thank you so much. Alright. Benda ni basic lah. Basic. Betul lah tu. Lepas tu kita sendiri yang tengok, kita ada rasa tak sampai hati. Tak sampai hati. Kadang-kadang ada sampai kita turun dah tolong. Turun. Sebab ni kan. Itu yang mahalnya hati, bukan kereta tu yang mahal. Betul. Yes, hati tu yang mahal. Bila kau terjentik hati, kalau kau rasa tak bertolong pun, kau nampak orang tua tengah apa ni, anak tengah uruskan tu, kau doakanlah dalam kereta kau kan. Mudah anak dia paling simple lah tu kan. Paling simple. Betul. Dan anak dia murah rezeki, mudah-mudahan ayah dia sihat. Cakap kan. Sebab kata-kata tu doa. Betul. Ini turun dah tidak hon pula. Betul sangat awak tu. Janganlah macam tu. Sabar. Boleh macam tu. Sabar. Okey. Jom luahan rasa pagi di 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar DJ 0163260000. Pagi di Sinar menyinar hidupmu. Layan je ia. Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow, luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Simo. Silakan Simo. Rasa saya ni bukan untuk makanan lah, tapi lebih kepada perasaan lah. Betul lah. Kenapa Mo? Stigma masyarakat pasal COVID-19 lah. Kenapa? Masih lagi rendah sebab baru-baru ni abang saya telah pergi menghadap ilahi. Tapi bukan disebabkan oleh COVID-19. Arwah adalah seorang petugas barisan hadapan. Ketika tu arwah sedang melakukan tugasan beliau lah, iaitu mengambil pesakit COVID di rumah untuk dibawa ke hospital. Jadi kawan-kawan kakak saya, kawan-kawan arwah yang lain, jiran-jiran semua ingat kata arwah ni mungkin meninggal sebab COVID lah. Jadi kakak saya pun bagi tahu kat saya, dia kata nanti masyarakat akan cakap kata sebab COVID nanti akan cuba jauhkan daripada keluarga kakak saya. Apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini adalah tak kisah siapa-siapa sekalipun, berilah sokongan pada diorang yang dah positif COVID-19 ni ataupun yang dah dimasukkan ke hospital. Sebab dia orang semua perlukan sokongan kita. Betul. Sebab seseorang pesakit tu diambil oleh pihak hospital untuk pergi ke hospital, satu je, sama ada dia hidup ataupun dia mati. Itu lah saya rasa macam kita kena ubah tekilan lah. Kita kena ubah stigma masyarakat kita terhadap pesakit COVID ni. Allah. Dia arwah memang frontliner arwah sama frontliner lah. Arwah dia collapse waktu dia nak ambil second case COVID. Dia collapse dekat bilik air waktu lepas mandi. Dia meninggal kenapa? Sakit jantung sebab dia terus pengsan kan. Terus pengsan terus buat CPR. Mudah-mudahan rohnya dicucui rahmat lah ya Simo ya. Terima kasih Simo ya. Dia Simo. Okey Simo.
sedih pula benarnya. Yelah anggapan orang kan, tak tahu benda tu kan. Dia orang pun bukan minta jadi macam tu. Orang pesakit COVID ni dia tak minta pun. Apa ni dia dapat sakit tu. Kan. Jadi janganlah bila seseorang tu dah positif tu kita macam pulaukan pula dia. Oh betul lah, lagi down lah dia dah ada terima dugaan yang macam tu kan. Betul, lagi kita down tambah orang. lagi tekanan untuk dia pula betul, kan. Betul. Cuma kita ni kena berjaga-jaga. Memang kita tak minta sakit tu. Tapi langkah pencegahan kita kena ikut SOP kena ikut lah. SOP lah. Kena ikut SOP kan. Betul. Gitu. Kena pula katanya Selangor tertinggi sekarang je Wah, semalam kita risau kan. Itulah dia. Itulah jagalah diri kan. Jaga diri masing-masing lah. Okey, baik, itu sekali kita boleh kongsikan untuk luahan rasa pagi ni ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok. Momentum. Wow, kita ada pakcik nasi lemak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat pakcik. Baik Haji, sihat Haji. Jauh-jauh ni Haji sekarang ni musim ni. Pakai mask. Yelah pakcik. Penjarakan jaga ya. Pakcik tak sedar dapat baby baru kan? Alhamdulillah, tahniah. Terima kasih pakcik. Comel lah anak saya pakcik. Anak lelaki ke perempuan? Perempuan pakcik. Perempuan girl lah kan? Girl lah. Girl lah. Yelah. Dah ada namanya ngah. Tengah cari lagi pakcik. Oh, tengah masih mencari. Oh, yelah. Ada cadangan Haji? Nama? Anak orang tak berani lah pakcik nak cari. Yelah anak betul lah. Anak orang kan, keluarga pakcik tu memang pakcik ada bagi. Biasa memberi cadangan pandangan lah. Luar rasa pakcik? Pakcik rasa berbulu lain. Kenapa? Berbulu ni macam marah ni. Jaki. Jaki ya. Jaki kan. Sebab pakcik semalam bila pergi pasar raya ada lagi orang yang tak ikut SOP lain. Oh ya. Orang lain sibuk ikut, dia pula tak ngikut. Dia tak ngikut. Tak boleh lah tu. Sebab pakcik tengok dia tak pakai mask lah Im. Oh tak pakai mask. Tapi dia tak tegur dia. Pakcik nak tegur macam mana Im? Pakcik pakai mask. Yelah, boleh lah tegur. Yelah, bukannya gam mulut tu. Boleh cakap. Yelah, sebab bila dia tak nampak mulut pakcik, takut dia tak tahu siapa yang bercakap. Yelah, sentuh tak boleh pula kan. Sentuh tak boleh. Jadi bila bercakap je suara tu orang ramai. Jadi takut dia tercari siapa yang cakap dengan dia. Sebab semua orang pakai mask kan? Dia tak pakai mask kan. Tak kena tahu juga siapa yang tegur kan. Nak tahu juga kan. Jadi pakcik tak tegur lah. Dia seorang je, patutnya dia lah kena tahu kan. Yelah. Orang lain semua pakai, aku tak pakai. Dia lah kena ada rasa macam perasaan malu tu kan. Betul, dia kena ada rasa salah tu. Pasal ni bukan undang-undang yang kita buat kan. Ini negara ni kena ikut. Jadi itulah pakcik pun nak tegur. Patutnya dia sendiri tahulah kan apa yang kepelikan di saat semua orang pakai, dia tak pakai. Jadi bila patutnya dia tu macam mula-mula tak ada benarkan masuk tu. Siapa? Biasanya kalau pasar raya tak pakai, awal-awal dah tak benarkan masuk tu. Ini mungkin dia pakai, masuk dalam dibuka pakcik. Kenapa ya macam tu? Tak boleh. Apa tujuannya ya? Kenapa dah sampai kat dalam tu dibuka pula? Dan menimbulkan macam orang bercakap pula, tak pakai, padahal dia pakai. Itulah sayangnya. Sebab pakcik tu tak menegur tu. Sebab malam masa pergi tu bawa makcik dalam kereta. Pakcik pun apa cakap? Makcik tanya pakcik, suara siapa tu yang? Suara abang lah. Abang yang bercakap dengan kau. Dia tak perasan. Tak perasan. Abang berbual-bual suara siapa tu yang? Patut masa borak je diam je. Dia ingatkan radio. Suara je DJ. Rupanya suara pakcik. Suara abang lah. Abang tengah cakap dengan kau ni. Garang minta maaf lah abang, tak nampak mulut abang. Iyalah. Pakcik pada kereta berdua pun pakai mask. Pakai mask. Bagus. Pakcik memang bagus. Sebab tempat pakcik nak pergi tu pun dekat je. Jadi dah siap-siap daripada rumah. Betul lah tu. Bagus. Bagus. Terima kasih pakcik untuk luar rasa pagi. Terima kasih banyak. Jumpa besok pakcik ya. Pagi di Sinar, dari hidupmu. Repeat. Layan ulang. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow, saya percaya setiap orang kan
dia mesti ada perancangan duit simpanan ni kan. Selain daripada duit komitmen, expense kena bayar, mesti dah simpan duit simpanan kan. Kecil-kecil pun kita dah disarankan untuk menabung. Betul. Itulah dia lah. Saya masa kecil-kecil saya menyimpan tabung sebab saya banyak koleksi. Bukan koleksi, pertandingan FIFA bila menang dapat tabung. Dapat jam dinding yang macam tali pinggang tu. Jadi saya memang daripada kecil memang dah diajar menyimpan tabung. Bukan duit menyimpan tabung. Duit bukannya ada kan. Jadi tabung tu ada, jadi saya memang menyimpan tabung. Tapi awak kata tabung jam tu saya ingat ada tu. Bukan tabung jam. Jam yang tak tabung. Jam tadi cerita lain. Tabung jam tali ajar SMP tu. Fokus sikit. Tapi kan kita pasal duit simpanan kan. Yelah, kita macam saya kerja dulu, kita memang ada duit KWSP kan. Bawa simpanan kan. So teringat masa kerja dulu, ini kalau duit ni boleh keluar kan 50-55 dah banyak ni, memang bawa duit tu pergi melancong lah. Gimana? Kalau yang dulu terfikir nak pergi Maldives lah. Dulu dah fikir nak pergi Maldives dah dulu lagi. Yelah dulu kita zaman remaja, kita tengok orang cinta apa semua pergi ke Maldives apa semua, kita pun ingin juga kat situ. Umur kecil-kecil dah terfikir ke jauh tu. Saya bukan kecil, masa dah kerja. KWSP dah 20 lebih dah umur saya. Nak pergi Maldives lah. Saya tinggal kat situ lah kan. Duit simpanan kalau banyak besok. Tapi kalau pergi pulau ni, Angah tak takut sunburn lah? Takut juga. Tak takut. Iyalah, tak takut kulit terkopik-kopik. Sebab saya dulu pernah kalau kat pulau-pulau kulit terkopik-kopik, pedih muka tu. Yelah. Betul. Ada sunblock tu. Sebab saya pula bila dah pergi sana, saya tak suka pakai krim yang muka jadi kabu. Bila saya sapu-sapu tu kan. Dia macam belak. Dia berbelak. Air macam air pula. Tapi saya duduk rumah je saya duduk rumah je lah. Main dengan tabung. Macam Aim, yelah Aim dah tahun 50 lebih kan. Aim memang dah pernah berasa duit KWSP semua kan. Tapi sebelum Aim dapat rasa tu, Aim pernah ada tak impian, aku sampai satu tahap besok 50-55 aku nak buat duit ni. Nak buat apa duit simpanan Aim tu? Saya menepati apa saya idamkan lah. Nak beli rumah dengan rumah pertama saya kan. Dengan duit KWSP tu? Itu rumah pertama saya beli dengan duit KWSP. Tahniah lah. Nanti buat housewarming jemput. Nanti buat housewarming jemput. Dah lama dah kan. Dah lama dah. Kalau tu kan belum boleh keluar untuk rumah sebelum keluarkan dulu. Ya dah tu. Dapatlah target kan. Saya dulu sebab masa kecil-kecil dengar bapak kita nak keluarkan duit KWSP lebih pada macam nak buat rumah. Buat rumah bukan beli buat. Mana rumah sedia dia nak besarkan ke apa nak macam tu lah. Besarkan ke dapur, tarik dapur. Biasa orang tu macam tu. Sekarang ni dapur saya lebih luas daripada ruang tamu. Angah jangan ketawa ke rumah saya. Bukan, saya bukan ketawa. Saya jarang dengar dapur lebih besar pada ruang tamu. Tapi mungkin kalau ada juga. boleh. Apa dia? Rabot kat ruang tamu tu pindah ke dapur. Jangan kacau dapur. Dia tak ada belen lagi. Boleh buat depan. Tarik depan pula. Boleh tarik sebab dulu dah tarik dapur. Lepas tu kan kalau kata ada duit nak tarik pula depan. Takut rumah tu memanjang. Sebab dah tarik kan. Jom kita borak-borak santai untuk borak jalapan pagi ni. Okey, apa perancangan dengan duit simpanan? Simpanan anda. Jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Baru bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan, edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok Momentum. Wow. Borak dalam topik kita, apa perancangan dengan duit simpanan anda? Awak nak buat apa, Firdaus? Duit simpanan ni ialah setiap orang ada impian. Betul. Ada macam-macam perancangan kan bila dapat gunakan duit simpanan ni. Betul. Jadi pada pendapat peribadi saya, di samping kita menggunakan duit simpanan tersebut waktu kita hidup ni, ada satu perkara penting lagi yang kita sebagai orang Islam di Malaysia ni khususnya kena fikirkan duit simpanan itu selepas kita mati. Maksudnya untuk orang yang kita tinggalkan. Lebih kepada pusaka. Sebab apa yang berlaku sekarang ni, kalau saya bagi contoh sebagai duit wang simpanan KWSP kan, macam Angah cakapkan tadi kan, masih ramai lagi yang tak tahu kena ada penama.
Yelah. Sebab kalau kita nak pakai duit KWSP kita tak tahu umur kita kan. Betul. Jadi bila berlaku begitu, pemilik akaun tersebut tidak menamakan penama kepada akaun dia, menyebabkan kesukaran duit KWSP tu dia akan freeze. Bila freeze, maka waris. Di sinilah anak dan isteri bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan selepas kematian suami. Betul lah. Jadi mereka pun nak pakai duit KWSP kita kan. Betul. Untuk pengetahuan kita bersama, terdapat lebih 70 bilion harta beku. Kat mana raya dah? Ya, betul. Itu dah berpunca kebanyakannya daripada tidak ada preparation ketika hidup untuk ahli waris tu. Betul. Jadi pada pendapat saya ialah kita nak pakai duit tu kan. Jadi sama-samalah, maksudnya kena beringat juga hidup dan selepas mati. Baiklah. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Firdaus. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Kena ada perancangan lah kan. Yelah, betul apa dia kata tu. Kalau tak duit tu sekadar free kat situ je, baik kita kalau boleh kita wakafkan benda-benda yang boleh digunakan untuk orang kan. Betul tak? Siapkan awal dulu. Siapkan awal. Contohnya kalau kata duit tu freeze macam itu je kan, bila kita tak ada penama, tak ada pewaris kan, rugi lah. Betul. Baik memang duit tu ada, kita dah siap-siap cakap okey ni kalau aku tak ada, ni aku wakafkan ke sini. Betul. Ni aku sedekahkan ke sini. Betul tak? Sebab bila kita mati tu, sedekah jariah tu itu yang dapat membantu kita kat sana kan. Betul. Okey, jom untuk borak jalapan, borak santai kita pagi ni, apa perancangan dengan duit simpanan anda. 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000 bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow. Borak jalapan topik kita, apa perancangan dengan duit simpanan. Silakan Ayu. Ya, saya Ayu. Sampai semua. Selamat pagi Ayu. Perancangan saya kalau keluar KWSP nanti, saya memang nak keluarkan. Perancangan saya memang saya dah cakap dengan suami, saya akan terus beli lock, terus barang kemas. Apa beli barang kemas? Barang kemas. Barang kemas. Tak ada 1 sen pun tak akan digunakan untuk ke lain. Kenapa you? Itu macam warning ya. Sebab kalau tak ada duit KWSP pun kita boleh makan kan, masih boleh makan lagi. Betul. Duit itu sebenarnya duit simpanan hari tu kita. Tapi sebab saya pun nak merasa juga, sebab saya nak keluarkan lagi lambat lagi, banyak tahun lagi. Jadi saya akan keluarkan, suami pun keluarkan, lock terus barang kemas. Tolong buat tanpa bantahan. Sebab kalau sesak-sesak, itulah kegunaan kita. Betul lah kan. Maknanya kalau kata besok-besok ada masalah, benda tu juga boleh digunakan kan. Betul, kita boleh pinjam dengan adik-beradik, tapi takat mana kan. Ya, betul lah. Itu sekarang kalau kita manalah tahu besok apa-apa terjadi, itulah kita punya yang boleh menolong. Tapi kalau kan, semua duit KWSP tu nak beli barang kemas tu, satu badan dapat lilit tu. Tak boleh, sebab kita kalau saya punya pesen, kalau saya simpan akan habis. Yelah. Barang kemas tak boleh kan? Betul. Jadi kita itulah, lagipun kalau apa-apa terjadi pada suami saya, itu hak saya. Yang lain tak boleh petikaikan. Tapi dengar cerita macam dia cakap kita yang nak petikaikan ni. Ketegasan tu. Tak ada. Sebab zaman sekarang saya takut tengok sebab saya dulu saya tak faham. Memang kita memang tak faham. Dulu ingatkan KWSP tu kalau dah penama isteri saja punya, rupanya ada pembahagian lagi. Ada penama. Saya tak tahu sebenarnya. Baru tahu ni lah sejak ada media sosial ni kan. Baru tahu ni untuk ayah berapa, untuk mak dia berapa, untuk itu berapa. Jadi saya fikir bukanlah saya ni tamak, tidak, tapi keadaan sekarang ni kan. Dia bukannya apa ada penama tu, ialah kalau in case jadi apa-apa kat kita, dapatlah juga pada waris kan. Pegang amanah dia. Betul. Kalau kita tak bagi, kita akan dituntut nanti. Jadi bila saya beli barang kemas tu, saya punya. Betul. Pandai Ayu. Tapi Ayu plan apa kalau dah ada, yelah bila duit KWSP tu banyak tu, jadi kalau dah beli rantai mungkin gelang lagi, apa lagi yang Ayu rasa?
saya akan merantai sebab saya pakai orang takkan nampak sebab pakai tudung kan. Yelah tempat. So, tak nampak balik kampung pun mentua tak boleh jeling. Tak nampak kan. Yelah. Okey, Ayu, terima kasih. Ayu, dari segi persediaan tu Ayu memang dah ada benda-benda tu. Udah ada. Dah memang saya dah cakap dah. Mohon memang akan keluar. Mohon suami cakap lah nak beli tu tak ada. Saya kata tak payah. Terus tinggal. Suami pun memang tak ada macam membangkang ke? Tak ada tak berani Tak ada. Suami saya patuh syariah macam Jeb juga. Patuh syariah. Oh ya kan. Yelah yang awak punya. Betul lah tu dia punya kan. Yelah. Betul lah tu. Okey Ayu. Okey Ayu, terima kasih Ayu. Itulah dia. Selamat pagi. Cuma lupa nak tanya, dia ada plan tak untuk suami dia punya KUSP? Tapi dia beli barang masuk memang susun nilai dia bagus. Idea dia bagus. Sebab seolah-olah dia dapat pakai dan masa-sama dia menyimpan juga. Betul. Kita kalau kata terdesak ke apa, kalau beli barang lain susut nilai, duit habis gitu. Betul. Beli emas ni harga emas biasa naik kan. Jadi simpanan ada saving. Betul, ada simpanan ada saving. Ada investment dia. Bagus lah Ayu ni. Bagus lah dia punya idea ni. Yelah, emas terus je. Okey, baik, itu sekali kita boleh kongsikan untuk borak jalapan bagi ni. Apa pun kita tahu memang simpanan tu memang duit simpanan tu memang penting untuk kita semua. Untuk hari tu kita ya. Pandai-pandailah berhemahlah cara nak menggunakan itu. Teruslah bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Ayai kita kongsikan berita menarik pagi ni. Okey ini nak ceritakan tentang ialah bila kehidupan kita menekan kan, ada situasi COVID-19 ni pula. Macam-macam boleh berlaku kadang-kadang ia menolak kita untuk melonjak jadi lebih baik Ini contoh berlaku di Los Angeles seorang ni kanak-kanak 8 tahun ni Okey, apa cerita dia? Dia ni disebabkan krisis ni, keluarga dia bergelut dengan masalah kewangan sampai baki duit dia tinggal RM49 je. Budak 8 tahun ni kesian keadaan ibu dia. So dia jual pokok usaha kecilan. Dia ambil pokok, dia tanam sendiri, ada pokok betul, dia buat dia tak jual. Sekali tengok dia dapat sambutan. Dia besar lagi perniagaan dia. Dia buat lagi. Budak 8 tahun lama makin maju kata apa jadi rupanya memang sentuhan dia ni memang orang tak sangka dia budak 8 tahun yang buat. Akhirnya dia dapat belikan mak dia rumah. Dapat panggil akak dia yang susah tu balik duduk dengan dia, doang keluarga ni. Lepas tu belikan mak dia kereta dengan hasil jual pokok dia ni. Dia boleh senangkan mak dia dalam keadaan orang berada dalam kepayahan masalah kewangan, tiba-tiba dengan lonjakan usaha dia ni, dia jadi hidup senang. Umur 8 tahun. Lepas dia fikir nak bantu keluarga tu nak bantu keluarga untuk makan, cari makan, lepas makan je. Lepas beli rumah dengan beli kereta lah. Rezeki yang besar, Allah Akbar. Siapa sangka kan 8 tahun dah ada semangat macam tu. 8 tahun maknanya dia ni kalau dah besar tak tahu apa benda lagi dia buat kan. Betul. Itulah dia nak ceritakan tentang semangat, bukan tak kira umur, tapi semangat dia tunjukkan tu apa-apa orang boleh buat. Ayah terfikir memang akan datang besok nak cucuk tanam ke, ataupun memang ada plan ada satu ladang ke, ada? Saya tangan panas lah. Banyak orang lain tanam tak jadi. Orang lain punya semangat lah, bukan saya. Betul juga Tapi bila dengar umur 8 tahun tu, memang dalam dunia ni maknanya tak ada perkara yang mustahil. Betul. Umur tak apa kata, bukan kayu pengukur lah umur ni. Sebab kita fikir 8 tahun kau dah buat kerja-kerja ni kan. Lepas tu kau satu dia berniaga, satu lah tak apa, kau ada usaha, kau tak tengok mak kau susah. Kan? Mak dia ada, mak cakap mak ada RM49 ni, tak tahu sampai bila kita nak pakai RM49 ni. Dia usaha ini pun tak cerita modal dia pakai berapa. Betul. Dapat belikan rumah, dapat belikan kereta. Kakak dia yang susah tu dia panggil sebab satu dia, saya rasa sebab dia niat dia nak menyenangkan mak dia. Betul lah. Nak menyenangkan mak dia. Dia bukan fikir dia kan. Itu jugalah punca dia. Lepas tu dia pula budak 8 tahun. 8 tahun lagi. Hebatlah kan. Jadi inspired lah untuk kita yang dah dewasa ni kan. 8 tahun buat apa Im? Kalau ingat lah dulu 8 tahun masih bermain-main lagi je. Kan kita budak. Zaman-zaman tu dengan main guli. Tak ada fikir kesusahan orang tua pun tak ada. Masih sibuk main sepak 3 semua. Hebat tu tengah sibuk guli getah apa semua. Sebab itulah tadi tekanan hidup tu buatkan dia berusaha untuk biasanya orang yang biasa berada dalam tekanan dia akan lebih kreatif. Betul. Dia akan lebih kreatif. Ini betul. Ini memang fakta. Kan? Betul. Dia akan jadi lebih kreatif. Betul. Okey, baik, itu sekali kita boleh kongsikan untuk berita menarik pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je.
Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Wow. Kau baca tak artikel sekarang ni tengah jadi viral sekarang ni dekat Sabak Bernam? Sekarang ni ada macam ketukan misteri dekat rumah orang kampung semua ni. Itulah dia. Tengah sibuk ni meh. Apa tu? Kecoh. Itu yang tak pasti. Diorang masih tak dapat sahihkan sama ada yang itu ketukan daripada misteri ke ataupun budak-budak buat atau budak-budak ke. Sampai dengan ataupun kesempatan ke. Soal khabar ini diorang tubuhkan satu tetangga. Rukun tetangga. Diorang jalan apa naik motor ramai-ramai. Terpaksa lah kan pasal dah kecoh kan. Ya. Dia macam mana kisah dia? Dia tengah duduk kat rumah, ada orang ketuk pintu, ketuk 3-4 kali. Bila kau buka tak ada orang. Tak ada orang. Lepas tu kat belakang dapur pula bunyi dia dah masa ketuk lagi. Ini hari besok khabar budak menangis, nampak pula susuk misteri kat luar tingkap. Ni yang dilaporkan di surat khabar lah. Iyalah. Betul khabar baca ni. Tak tahulah orang nak menyakat ke apa. Ada pula dengar kata-kata dengar-dengar cerita belah sana ada orang yang mengamalkan ilmu hitam lah, apa nak buat ujian lah apa kan, macam-macam benda cerita keluar lah bila perkara misteri macam ni berlaku. Tapi sekarang ni pun kena jaga-jaga juga banyak ada orang yang ambil kesempatan ni dalam keadaan sekarang ni kan. Betul lah. Dulu memang banyak cerita-cerita macam gini. Dia ketuk saja ke ataupun ada tekan bel sekali? Tekan bel jual barang. Ketuk je. Memang ketuk. Rumah kampung jarang ada bel je. Ada macam rumah papan ni. Jarang ada bel. Ketuk kalau slow tak apa. Memang orang kau kat dapur kau boleh dengar. Kuat dia ketuk. Katanya rumah kau pun kena? Itu tak tahulah apa cerita je. Tengah main snooker je. Tengah main snooker 3 orang. Berhenti serentak. Memang ada ketuk. Ketuk dekat semua dengar dapur. Berhenti tengah main. Akhirnya aku seorang berhenti kan. Lama sekarang 3 kali tak pergi kan. Tapi tak tahulah itu. Apa awak buka memang tak ada orang Tak ada orang. Kita berani pasal kawan kita ada. Masalahnya kalau aku seorang dengar kan mungkin kita dengar kan. Ini sebab semua tengah main snooker. Tengah main snooker dengar kat rumah. Pergi tengok tak ada. Tak tahu itu nak gurau ke guard ke apa kan. Pukul berapa pagi? Antara rumah pukul 3:20 pagi lah. Antara dapur dengan pagar tu ada sedikit space. So guard pun takkan masuk rumah untuk ni kan. Lepas tu siapa pula nak gurau bersikal je kan. Tak tahulah kucing semua dah dalam rumah kucing. Kucing pun takkan nak ketuk kuat macam tu kan. Rumah Im pun kena tapi apa pun kesahihan dia kita tak tahulah kan. Tapi saya anggap itu tak tahulah, mungkin benda-benda yang saya tak tahulah kan. Entah apa binatang ke apa ke, singgah burung sesat ke apa kan. Tapi memang ketuk macam ketuk pintu 3 kali. Naik logo saya. Nasib baik ramai-ramai kalau seorang masuk tak dapat bawah ke kan. Memang buat tak tahu je lah. Okeylah, semoga dipermudahkan lah semuanya. Baik, tukar bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok, Momentum. Sekarang ni kita nak segmen Nak Tahu Ambil Tahu. Nak Tahu Ambil Tahu diserikan oleh Zafisha Simply. Mari kita kongsikan fakta menarik. Okey, ini cerita tentang satu kajian atau penelitian yang pernah dilakukan mendapati bahawa jangka hayat lelaki di Malaysia adalah hampir 5 tahun lebih pendek daripada wanita. Jangka hayat golongan lelaki berada di sekitar angka 72.7 tahun berbanding 77.4 tahun untuk wanita. Macam mana Bapak Im? Dia punya jangka hayat dia tu 5 tahun lebih pendek daripada wanita. 5 tahun dia ambil roughly, dia ambil angka dekat 70 tahun lebih lah. 72.7 untuk lelaki, 77.4 untuk wanita. Macam ni memang ada perkiraan survey dia ada survey lah. Survey dan juga kajian lah. Betul-betul. Itulah dia. Tapi itulah kita tengok, kalau secara umumnya kita pun tahu dalam dunia ni populasi perempuan lebih banyak lagi ramai. Betul. Dan of course lah kita nak tengok janda lagi banyak daripada duda kan. Kalau kita dengar pun janda lebih banyak kan. Sebab kematian lelaki lah sebagainya kan. Itu jangka hayat dia. Tekan ni kat situ. Yalah, buat saya punya pengamatan sendiri lah. Betul lah tu. Fakta kan. Aim ada kena janda. Engkau pun soalan tanya dia. Mana dia nak jawab? Ramai kawan-kawan kita kan yelah, bantu lah kan Im. Bantu? Yelah, bantu. Awak bantu kawan. Kau banyak bantu janda?
Tak. Kau tak payah tanya soalan tu kat saya. Tak termasuk leher. Kenapa dia minat? Apa dia? Minat janda ke apa? Tak, sebab kan Rahim cakap tadi tu apa janda lebih ramai, apa Rahim cakap tadi tu. Yalah, betul lah. Tu yang saya tanya pada Rahim soalan tu. Ramai kalangan kawan-kawan kita pun ramai. Kalau kita dekat hari dunia pun apa semua kan, ramai yang ni. Ya, betul lah. Tapi itu tak boleh ambil kira lah. Sebab ada orang menjanda ni kadang-kadang bukan sebab kematian suami. Betul. Kadang-kadang perceraian. Betul. Jadi tak boleh ambil statistik tu. Yes. Itu dah tak relevan. Yang kita cerita ni yang jangka ayat. Asyik baik. Okey, sampai sini je. Jangan banyak-banyak cerita ni. Dah termasuk tak leher ni. Berhenti dah. Okey. Baik, itu kita boleh kongsikan untuk fakta menarik. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Najib Asadok baru lancarkan kelas online RPM nak tarik pelanggan. Edisi khas capai 10,000 pertama 28 dan 29 November ini. Info di Facebook Najib Asadok Momentum. Wow. Sekarang ni saya ada pengalaman baru malam bila tidur. Kenapa kan? Saya cakap anak saya umur setahun lebih tu kan dia macam peka bunyi kan. Dia alert. Jadi sekarang ni bila dia tidur, baby ni adik dia nangis. Bila nangis, dia dah terbangun. Okey. Lepas tu dia terbangun, dia macam gelisah lah. Dia tak boleh dengar bunyi adik dia nangis tu. Okey. Dah saya terpaksa sekarang ni kena ambil dia, dokong, tidurkan sambil dokong. Yang mana satu? Yang setahun lebih tu. Setahun lebih tu. Memang biasa dengan saya kan. Kena dokong dia baru tidur kan. Sekali tak apa, sekejap lagi adik dia nangis, kena angkat lagi, dokongkan lagi. Ya Allah nak, Papa nak kerja besok pagi ni, tolonglah. Pengalaman baru lah kan. Tapi dapat alam baru. Jam alam baru. Sekejap dia nangis. Sekejap dia nangis. Snooze. Snooze kan. Tapi itulah bila ada pengalaman ada anak kecil ni kan. Macam gitulah tu. Seronok tu kan. Yalah, tengok anak Jeb tu yang siapa tu, Daria dah mula main dengan Haidin. Yelah, dia tahu. Itu aku tunjuk anak aku kan yang umur 17 tahun tu kan. Dia kata best ni pa. Kita ada dua adik yang kecil lagi. Yelah. Kan. Kadang-kadang kalau kita rasa penat kan, dah boleh dah kakak tolong tengok adik tu. Habis kakak yang apa? Okey, kakak ni memang anak yang Allah baik. Yelah. Buat aja apa saja, dia tak pernah cakap dengan mak bapak dia. Dia pernah macam pendek-pendek tanya Angah kalau adik nangis pernah situasi yang baby ada. Dia cakap macam yang apa? Anak Angah bagi anak apa? Kau tengok sebelum kau cakap aku dah sebut lah dulu dah. Elok je biasa aku panggil papa apa. Saya menunggu tu. Saya mungkin soalan tu. Saya nak tunggu tu. Aku tahu. Alah Angah ni Allah Akbar. Tapi itulah akan Tuhan. Aku rasa bersyukur kebahagiaan yang Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kita berdoakan jugalah kepada mereka yang memang belum dapat cahaya mata. InsyaAllah nanti Allah bagi rezeki pada diorang. InsyaAllah. Kita faham sebab rezeki tu bukan RM1 je kan. Betul. Kan. Betul tak? Kita memanglah mungkin kekurangan daripada segi, kita tak macam orang lain lah maksudnya rezeki. Tapi bersyukur banyak dah. Sebab ada orang yang lebih mungkin teruk lagi ujiannya. Ya, betul tak? Jadi kalau kita memikir dengan orang yang lagi dahsyat, memang kita sentiasa tak cukup je lah. Betul. Kalau kita memandang orang yang di maksudnya apa, ujiannya lagi teruk, kita akan rasa bersyukur. Yes. Tapi kalau kita pandang orang yang dia kaya, kita rasa tak cukup. Betul. Saya memang ikut benda ni. Betul. Saya tengok awak selalu saya rasa tak cukup. Kenapa? Awak lebih macam saya. Jangan tengok saya. Habis nak tengok siapa? Tengok saya. Tengok Rahim pun tak cukup. Macam mana? Tengok saya. Kau tak cukup masuk kau dari segi apa? Dari segi apa? Semua cukup saja. Alah gurau pun marah lah. Yelah, tak, sebab bila dia kata sebab aku tak bayar. Rasa aku lebih pada kau. Kau dengan dia dah memang Angah aku balik. Angah tengok, kalau Angah tengok saya tak cukup lagi apa. Angah mate dia 2. Jangan macam itu. Kereta 5. Habis kau ni kejap lagi orang dengar kata pasal-pasal aku kena mana ada. Yelah tak. Mana ada. Ya aja. Janganlah takut. Mau kita cakap benda yang fakta yang kita nampak. Takut. Tak adalah aku gurau aja. Sebab kalau nak ikut, mana kau tengok kita orang, kau rasa bersyukur lah. Bersyukur lah. Mana kita orang okey lah. Bukanlah tak cukup. Rasa bersyukur sebab ada kita orang lagi bawah kau. Itu cara maknanya dia. Kita bawa mereka lah. Sebab akan rasa tengok dia orang macam aku Angah bersyukur lah. kan. Tengok kita macam saya sendiri. Iman,
Mat seorang pun tak ada. Angah mat 3. Kau nak suruh mat aku buat apa sampai 3 tu? Takkan hari nak cuci rumah? Manalah saya tahu. Driver? Driver lagi ada. Saya sendiri. Apa lagi tak cukup? Apa tak cukup? Nak menjenguk? Cukup kot. Dah sudah kurang ni. Baik kita dah. Baik kita dah sampai penghujung hari ni. Ya Allah, Tuhan kau abulkanlah kata-kata mereka ini. Amin. Baik. Kita dah sampai penghujung. Kita nak ucapkan terima kasih kepada pelayanan kita. Dan sebentar nanti ada Kapten Semak Sinar. InsyaAllah besok kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua.